Sebaris dengan saya adalah Datuk Dr. Raizat, Datuk Dr. Hisham Shah dan Datuk Tong Chi Kiong. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 165 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 1,995 kes, bersamaan dengan 44% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 11 April 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 184 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 4,530 kes. Sehingga kini seramai 72 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan terapi. Daripada jumlah tersebut, 38 kes memerlukan bantuan pernafasan. Oleh itu, setelah kes kumulatif ditolak dengan kes kumulatif discharge dan kematian, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 2,482 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan. Mengikut trajektori anjuran Kementerian Kesihatan pada 14 April 2020, iaitu apabila tamatnya fasa kedua Perintah Kawalan Pergerakan, anjuran kes-kes positif dengan kebolehjangkitan adalah dijangka lebih kurang 2,033 kes. Ini menunjukkan tanda-tanda kejayaan Perintah Kawalan Pergerakan fasa pertama dan fasa kedua menurunkan kebolehjangkitan COVID-19 dalam komuniti. Oleh itu, Kementerian Kesihatan Malaysia menasihatkan orang ramai untuk terus membantu kerajaan dalam usaha memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dengan kekal duduk di rumah, mengamalkan jarak selamat sekurang-kurangnya 1 meter dan kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 3 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 73 orang, iaitu bersamaan dengan 1.6% pada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-71 iaitu kes 3,091 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 66 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan gout. Beliau mempunyai kontak rapat kes positif COVID-19 daripada kluster Perhimpunan Seri Petaling, iaitu kes 452. Beliau telah dirawat di Hospital Tuanku Jaafar Negeri Sembilan pada 1 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 11 April 2020 jam 12.05 tengah hari. Kes kematian ke-72 iaitu kes 537 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 71 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit jantung. Beliau telah dirawat di Hospital Sungai Buloh, Selangor pada 15 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 11 April 2020 jam 11.15 pagi. Kes kematian ke-73 iaitu kes 2,399 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 63 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi. Beliau telah dirawat di Hospital Raja Permaisuri Baimun Ipoh, Perak pada 25 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 11 April 2020 jam 12 tengah hari. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Kementerian Kesihatan Malaysia ini memaklumkan bahawa sehingga 10 April 2020 jam 12 tengah hari dilaporkan bahawa terdapat 224 anggota kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia yang telah dikesan positif COVID-19. Berdasarkan siasatan setakat ini,
tiada kes, saya ulangi, tiada kes yang berpunca daripada pengendalian kes yang disahkan positif dari ward COVID-19 ataupun unit rawatan rapi khususnya untuk pesakit COVID-19 di fasilitis Kementerian Kesihatan Malaysia. Daripada jumlah 224 anggota kesihatan tersebut, 41 kes iaitu 18% mempunyai kaitan dengan pesakit, iaitu 29 kes daripada pesakit severe acute respiratory infection ataupun singkatan SARI, dan 9 kes daripada pesakit yang tidak diketahui status sebelum rawatan diberikan, dan 3 kes daripada aktiviti saringan di lampangan. Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa memberi keutamaan kepada aspek keselamatan anggota kesihatan, terutamanya petugas barisan hadapan yang bekerja keras dalam menghadapi pandemik COVID-19 demi kepentingan negara. Justru pelbagai tindakan telah diambil bagi tujuan menjaga keselamatan dan kesihatan anggota, termasuk penilaian keperluan dan stok alat pelindung diri di fasilitis bagi memastikan pembekalan PPE sentiasa mencukupi. Semua kes SARI dan jangkitan paru-paru pneumonia dianggap sebagai jangkitan COVID-19 sehingga terbukti sebaliknya. Memperkukuhkan triaging, iaitu penilaian dan pengasingan pesakit yang disyaki mempunyai gejala COVID-19 apabila datang ke fasilitis kesihatan, serta memberikan mereka alat penutup hidung dan mulut untuk dipakai. Memastikan anggota yang merawat pesakit disahkan positif COVID-19 memerlukan menggunakan peralatan ataupun alat pelindung PPE seperti yang disarankan, dan anggota yang merawat pesakit tidak disyaki menggunakan alat penutup hidung dan mulut. Memastikan anggota mengamalkan semua langkah-langkah pencegahan seperti kebersihan tangan dan amalkan jarak sosial selamat sekurang-kurangnya 1 meter mengikut keperluan dan kesesuaian. Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan semua anggota kesihatan dan barisan hadapan, termasuk pengamal perubatan swasta dan NGO yang merawat pesakit, perlu menggunakan penutup hidung dan mulut. Kementerian Kesihatan amat menghargai pengorbanan dan dedikasi semua anggota kesihatan dan perubatan yang berkhidmat di fasilitis kesihatan, tidak kira sama ada di barisan hadapan, perkhidmatan sokongan maupun di balik tabir. Kementerian Kesihatan akan terus komited untuk memastikan status keselamatan dan kesihatan setiap anggota dipelihara. Sekian, terima kasih.